Disebabkan sekarang pandemik yang melanda dunia, jadi ramailah orang Malaysia kita yang tak boleh travel. Dekat Facebook kita boleh tengok kan, orang tanya soalan, lepas corona selesai nanti, negara mana yang korang nak pergi? So, di antara jawapan yang paling famous adalah mereka nak pergi ke kota Istanbul. So, ketatkan tali pinggang keledar, kita akan mengembara ke Istanbul sekejap. First knowledge refreshment adalah Istanbul merupakan sebuah kota yang terletak di benua Asia dan Eropah. Sebab itulah Turki ni dia dikenali sebagai negara Eurasia. U adalah singkatan kepada Europe dan Asia adalah singkatan kepada Asia dan digabungkan menjadi negara Eurasia. Jadi yang memisahkan di antara Istanbul belah Asia dan belah Eropah ni adalah Selat Bosphorus. Selat Bosphorus ni dia adalah satu laluan air yang memanjang sampai ke Black Sea di Russia. Kebanyakan orang Malaysia yang datang ke Turki ni memang selalulah menaiki cruise menyusuri Selat Bosphorus ni. It's a very nice experience sebab bila korang naik cruise ni, korang akan berada betul-betul di antara benua Asia dan benua Eropah. Belah kanan Asia, belah kiri korang adalah Eropah. Selain daripada tu, korang boleh je naik kenderaan awam untuk pergi ke belah Asia ni. Sebab ramai je orang tak tahu yang kapal laut juga merupakan kenderaan awam dekat Istanbul ni. Korang nak cari dekat mana bandar dalam dunia ni yang kapal laut dia jadi public transportation. Jadi untuk naik kapal laut ni, korang boleh beli Istanbul Card dan naik kapal dari stesen Eminönü di belah Eropah dan turun di Istanbul belah Asia, sama ada di Üsküdar ataupun di Kadıköy. Tapi ayah lebih prefer korang turun dekat Üsküdar sebab dekat situ korang boleh lepak-lepak tepi laut sambil minum chai, sambil tengok sunset, sambil tengok Kız Kulesi atau dalam bahasa Inggeris dia disebut sebagai Maiden Tower. Lagi satu, korang jangan lupa untuk beli roti waktu menaiki kapal laut ni sebab di atas kapal tu nanti korang boleh beri makan burung-burung camar yang akan mengekori kapal korang tu nanti. It's going to be amazing, trust me. Refreshment yang kedua adalah azan solat subuh di Turki yang sering dikumandangkan lewat setengah jam atau lebih selepas masuk waktu. Turki ni dia mazhab Hanafi. Berbeza dengan kita yang bermazhab Syafi'i, waktu paling afdal untuk solat subuh adalah di awal waktu. Tapi bagi mazhab Hanafi, waktu paling afdal untuk solat subuh adalah di penghujung waktu. Sebab itulah mereka selalu melewat-lewatkan azan mereka. Jadi perkara biasalah bila pelancong Malaysia datang ke Turki ni, mereka akan tanya ayah, tadi makcik dah tengok apps, dah masuk waktu. Kemudian makcik dah solat subuh, makcik dah selipat telekong, makcik dah kemas bagasi semua. Tiba-tiba makcik dengar azan subuh. Makcik dengan pakcik ni pandang memandang, bukan tadi dah masuk waktu ke? Kita dah solat ni. So, solat makcik tadi tu sah ke tak? Jawapan dia, sah. Solat makcik tu sah sebab di Turki ni mereka memang selalu melambat-lambatkan azan subuh. Tapi bila musim sejuk, disebabkan malam yang sangat panjang, azan subuh kadang-kadang dikumandangkan tepat pada waktunya bagi menghormati timing mereka yang akan pergi bekerja dan pergi ke sekolah. Refreshment yang ketiga pula adalah Hagia Sophia kini telah menjadi masjid dan bukan lagi sebuah muzium, guys. Pada 24 Julai baru-baru ni, solat Jumaat yang pertama secara rasminya telah didirikan di Hagia Sophia setelah 86 tahun menjadi muzium. Bangunan bersejarah ni pernah menjadi gereja selama 916 tahun dan pada 1453 Fatih Sultan Mehmet telah menukarkannya menjadi masjid selama 481 tahun. I was among those yang very lucky lah sebab ayah dapat merasai dan menyaksikan sendiri peristiwa bersejarah ni dengan mata kepala sendiri. I remember that glorious day when I heard the Turks were chanting and shouting out loud, "Zincirler kırıldı, Hagia Sophia açıldı. Zincirler kırıldı, Hagia Sophia açıldı." Rantai-rantai terputus, Hagia Sophia dibuka. Dan hari tu memang hari yang sangat emosional lah. Bukan saja bagi rakyat Turki tapi bagi seluruh dunia Islam. Sebab kalau korang baca sejarah, korang akan dapati bahawa Byzantium suatu ketika dulu mereka meletakkan rantai-rantai di pesisiran Selat Bosphorus bagi menghalang kapal-kapal tentera Islam menawan kota Konstantinopel. So laungan rantai-rantai terputus tu adalah simbolik kepada pembukaan semula kota Konstantinopel. So next time kalau korang datang ke Istanbul, pastikan korang solat di dalam Masjid Hagia Sophia yang agung ini. So itulah dia 3 knowledge refreshment untuk korang yang mungkin dah lupa tentang Istanbul. Nanti insyaAllah ayah akan sambung lagi dalam video-video yang lain. Sementara tu ayah nantikan korang di Istanbul sehingga COVID-19 selesai. Kita solat sama-sama di Masjid Hagia Sophia.